ada soalan, just tanya je. Saya share pasal apa tu, oil dengan ni lah, indices sementara. Sekejap Cikgu Rashid, mungkin saya bagi tu. Bagi apa? Link untuk register sebab dah sejam setengah kita live. Kejap. Saya habiskan dahulu, lepas tu kita buat. Okey, baik. Lepas tu dan So kita close. sementara tu kepada yang live bersama kami tu tolong share satu kali video live malam ni. Okay, so boleh nampak skrin saya? Boleh. Okay, saya rasa US oil kita ada, ini WTI ya. Okay, kita ada bagi tahu level yang hari tu kita kata tak nak sampai, which is 100 US dollar. Tapi unfortunately ataupun fortunately for whichever you look at it, dia dah sampai. Okay, bukan setakat sampai, kesan geopolitical issue antara Russia dan Ukraine, dia dah push 105, 110, sekarang dah sampai 115 dah. Okay, so sekarang ni betul-betul benda ni agak luar jangkaan, walaupun market hari tu jangka sebelum perang Russia, perang Ukraine ni, tapi sekarang ni bila benda tu berlaku tu memang betul-betul confirm dia dah hit 115. Okay, so sekarang ni kalau tengok kat sini, of course kita ada bagi tahu ada beberapa level yang mungkin market pun tak nak sampai. Okay, sebab the previous resistance, ini kita ada bagi tahu 115 yang maximum dia pernah hit dalam masa terdekat ni last week. Of course yang paling tinggi adalah 150 lah. Ini memang betul-betul masa ni saya rasa dah boleh katakan economic recession lah. Okay, so sekarang ni pasal 115 ni dah mungkin menjadi satu resistance. Jadi kita expect secara in a normal logic reality gitu, kita akan expect at least ada penurunan maybe sampai 110 ataupun 105 dahulu, ataupun mungkin 100. Okay, lepas tu sideway dekat sini lah. Tapi dalam keadaan perang Russia Ukraine ni mungkin dia boleh turun 110 atau 105 dan push balik ke 115 ataupun 120. Ada ura-ura 125 might be the new high yang oil boleh buat. Okay, of course 150 ni out of question at this point ataupun out of the equation. Maybe 120 dengan 125 is what market is looking. So saya rasa kemungkinan besar 5 atau 10 dolar ada retracement then push back to 120 atau 125. So siapa yang trade oil sama macam gold, just buy on dip punya ni lah. Sebab oil buat masa ni the good news ataupun the good part of it is okay, sekarang ni walaupun US dengan beberapa negara, okay, dia dah release strategic petroleum reserve. Saya tak ingat berapa million barrels, okay, 80 ke ataupun berapa ratus juta barrels ke, okay. Tapi still dia tak boleh nak support untuk reduce price ni sebab satu isu Russia Ukraine, okay. Satu lagi kemungkinan besar US pun akan sanction Russia punya oil, okay. Tapi walaupun benda ni akan memberi kata ada kesan kepada US juga, so itu boleh buatkan oil naik ke atas. Okay, satu lagi apa ya tadi saya nak OPEC members pun sekarang ni nampak macam tak berapa menyokong US. Okay, Arab Saudi dia punya prince pun dia macam tak berapa sokong US. Instead Arab Saudi dia sokong Russia indirectly. Okay, lepas tu UAE pun hari tu kita nampak masa dia orang vote dekat Security Council pun dia tak berapa menyebelahi US punya resolution. Dia more towards Russia, although dia tak vote, dia abstain, tapi nampak macam dia orang. Jadi negara Arab Saudi dengan UAE ni big OPEC members lah atau OPEC plus members. Jadi kita tak nampak harga minyak akan turun dalam masa terdekat lah. Okay, sebab Russia still to certain extent is a kingmaker. Of course untuk oil adalah Arab Saudi, UAE. Dan of course sekarang ni mungkin ada positive news, okay, tapi benda ni masih belum dapat kata. Iran walaupun adalah musuh seteru US, okay, kemungkinan besar Iran akan release minyak kepada pasaran dunia. Okay,
walaupun benda ni Iran ni dah kena sanction apa semua, tapi kalau Iran masuk pasaran untuk ni ataupun for some reason diorang setuju untuk beli minyak Iran, dan kita boleh nampak pergerakan minyak ke bawah lah. Tapi benda ni agak a bit sensitif. So Iran ada sanction. So sekarang ni kalau US pergi beli minyak daripada Iran, dan nampak sangat macam Iran ialah dia tak berapa nampak very nice at this point lah. Okay, so tapi nampak macam Iran mungkin boleh menolong. Kalau Iran masuk untuk tolong, dan benda tu boleh ni. Sebab Iran ni musuh seteru Arab Saudi juga. Jadi bila your enemy and my enemy, apa dia ada satu peribahasa. Orang punya enemy adalah kita punya friend. Lebih macam tu lah. So sekarang ni mungkin Iran boleh play that role. Tapi kita tahu sebab kalau US beli daripada Iran untuk elakkan daripada Russia, benda tu nampak is not so ni lah. Okay, so Iran ni hari tu kena sanction pun pasal US juga kena sanction. Okay, so kita tahu apa perkembangan dia lah. Tapi kalau Iran masuk untuk membantu ni, then it's a good news for all. Okay, so itu adalah untuk ni. Saya quickly share Nasdaq dengan ni lah. Okay, so Nasdaq, saya rasa Nasdaq pun sama macam EU, tapi kita tak nampak dia punya tu belum break, make new lower low. Tapi kita nampak semalam ada merah juga Nasdaq. Okay, dia turun daripada berapa level. Masa awal nampak macam dia nak naik, tapi lepas tu dia turun semula. Dia turun daripada 14,400, dia turun almost 700 point. Dia turun. Okay, so kita expect more to come. Okay, untuk test di support ataupun to make new lower low untuk Nasdaq. So ini macam apa tu yang tadi EU ataupun Eurosharp, sell on rally. Kalau naik atas cuba sell, naik atas cuba sell. Sebab ini yang dulu hari tu saya rasa kita pernah bagi tahu. Of course yang tu kita kata due to economic recession ataupun due to market correction. Tapi di stock market dia naik terlalu tinggi daripada COVID punya isu. So it's due for correction. Tapi isu perang ni membuatkan dia lagi cepat lah, accelerate. Sebab kita ingatkan hari tu dia sama macam EU, dia akan naik dahulu baru turun, tapi dia dah turun direct. So sama juga sekarang ni, kita expect market mungkin buat a bit of retracement dan turun macam ni. Okay, so sama ada dia turun macam ni ataupun turun naik atas baru turun. So it's always this become like a resistance lah. Zone 14,500 sampai ke 15,000 ni maybe act as a resistance untuk push ke bawah. Maknanya dia buat lower high untuk create new lower low. So ini adalah untuk Nasdaq. Pergerakan untuk Dow Jones pun sama. Okay, kita nampak still is creating a bearish move. Okay, jadi saya expect dia mungkin ada correction then buat new lower low. Kalau tak buat new lower low pun at least come back and test this support dekat bawah ni lah. So yang pasti kemungkinan dia akan at least datang test the support. Kalau dia tak dapat break pun untuk buat new lower low, at least dekat buat double bottom. Okay, so most likely akan ada double bottom lah. Ini untuk Dow Jones. Untuk S&P 500 sama juga dia punya pergerakan. Kita sebab dia tak teruk sangat kena impact macam EU ataupun Eurosharp, tapi still dia ada bearish candle. Okay, ada 2 hari last Thursday dengan ni. Sebab kebanyakan equity players keluar daripada market Russia ataupun market Euro, dia orang pergi ke sini. Tapi still market ni pun agak bearish. Okay, jadi kita still expect ke bawah. Macam saya kata, kalau dia tak buat new lower low, at least dia buat double bottom dekat bawah ni. Okay, so dia punya pergerakan sekarang ni nampak semuanya ke bawah. Equity market at this point globally doesn't look good. Okay, sebab walaupun isu dia dekat Ukraine ataupun Russia,
tapi dia semua berkait rapat sebab ada beberapa company yang besar ada dekat Russia, lepas tu equity fund ataupun hedge fund yang melabur macam saya dengar semalam, even JP Morgan, Goldman Sachs, diorang sekarang ni cuba pergi beli ataupun sapu few sovereign corporate bonds ataupun equity. Of course equity diorang tak buka lagi, tapi diorang tengah cari peluang untuk buy. So ini yang kadang-kadang kalau kita tengok cerita Hollywood ataupun cerita ni apa conspiracy theory, dia mungkin dia orang sendiri yang create isu ni, lepas tu dia orang sendiri yang pergi beli saham bila jatuh. So that's why ada orang marah dekat JP Morgan dengan Goldman Sachs, dua company ni lah yang nampak macam dia orang pergi ada news tu ada keluar yang dia orang pergi beli Russia punya sovereign bond yang ditukar jadi junk bond ataupun menjadi terlalu lemah. Jadi mungkin dua company ni akan terima kecaman lah dalam masa terdekat. Jadi kita tunggu dan tengok kalau dia dua ni terima kecaman yang teruk, dan kita expect US 500, Dow Jones ataupun Nasdaq akan menerima kesan yang ni lah. Sebab diorang ambil peluang bila market Russia kena sanction, diorang jatuh, diorang pergi sapu pada harga yang rendah sebab rubble semua dah turun, stock market corporate bond Russia semua dah turun, jadi diorang ni nak beli pada harga yang terlalu murah supaya dia expect dalam 1 atau 2 tahun dia naik, dia boleh buat untung besar. Ataupun dalam 1-2 bulan tiba-tiba Putin pull back dan diorang buat untung besar. Jadi ada beberapa kesan ni lah. Ini more towards the political sentiment pasal company ni. Okay, so itu saja. Ada apa soalan lain pun? Tak, so far tak ada. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk oil dan indeks Okay, ya betul. Ni Rosna ada bagi tahu, the enemy of your enemy is my friend. Yeah, exactly. Ya, betul. Itu yang tengah berlaku. So Iran, walaupun dia adalah enemy nombor 1 US, hari tu siapa tu, George Bush ke siapa yang panggil Iran North Korea is a axis of evil. Okay, so mungkin sekarang ni tiba-tiba Iran menjadi negara yang baik untuk settlekan isu pasal harga minyak ni. Sebab kalau dia orang boleh terima minyak daripada Iran, dan apa yang mungkin berlaku, US akan stop beli daripada Russia, European pun stop beli daripada Russia, dia orang semua pergi beli daripada Iran. Tapi benda tu kalau berlaku macam memalukan sedikit lah dengan apa yang telah berlaku dengan memalukan siapa So Iran kan dia macam ikut US antara negara yang orang kata jahat di dunia. Ya, okey. So Iran kan kena sanction, dia macam North Korea, dia kena sanction. Oh, okey. So sekarang ni bila Russia kena sanction, so kalau you pergi beli pada ni, contohlah katakan saya Bun dengan Cikgu Naim, contohlah dulu Bun beli dengan saya minyak, okey, lepas tu pasal saya kena sanction sekarang ni, Bun pergi beli dekat Cikgu Naim. Jadi padahal Bun, saya dengan Cikgu Naim tu kita dulu jual minyak ataupun kita ni lah. So nampak macam tak menarik lah kalau dia orang buat macam tu. Okey, baik, faham.